Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat guru-guru dan ibu ayah yang sentiasa peka dan bersemangat dalam membantu perkembangan potensi dan kemahiran anak-anak. Hari ini saya akan kongsikan aktiviti STEM dalam PDPC bersama kanak-kanak di tadika. STEM adalah akronim dari perkataan Sains, Teknologi, Engineering, Arts dan Matematik di mana ia merupakan pendekatan pengajaran dan pemudahcaraan abad ke-21 yang aktif, kreatif, interaktif dan menyeronokkan. Di antara objektif pendekatan STEM adalah untuk menyediakan platform penerokaan yang luas bagi kanak-kanak dalam mencipta pengalaman bermakna, untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran, kompeten serta mempunyai daya saing yang tinggi, untuk memberi pendedahan ke arah pendidikan dan skil berkemahiran tinggi bagi menyeimbangi cabaran revolusi industri keempat yang bakal dihadapi oleh generasi muda kini. Berikut adalah beberapa aktiviti arts yang merupakan salah satu elemen pendekatan STEM di mana kelebihan aktiviti-aktiviti ini turut dikaitkan dengan 3 teori pembelajaran utama iaitu teori kognitif Jean Piaget, teori konstruktivisme Lev-Vygotsky dan juga teori kepelbagaian kecerdasan Howard Gardner. Untuk perkongsian aktiviti kali ini, kita akan memberi tumpuan kepada aktiviti Fancy Eating Math. Jean Piaget yang merupakan salah seorang pengasas teori kognitif menjelaskan bagaimana kanak-kanak mengadaptasi dan menginterpretasikan sesuatu objek berdasarkan situasi persekitaran mereka. Pada peringkat umur 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak ini dikategorikan berada di peringkat pra-operasional di mana mereka mula meneroka ciri-ciri serta fungsi sesuatu objek dan mengasingkannya mengikut ciri-ciri persamaan maupun perbezaan. Dalam hal yang lain, beliau turut menyatakan bahawa kanak-kanak mengambil peranan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka bertindak sebagai saintis kecil yang menjalankan eksperimen, membuat pemerhatian dan menyerap ilmu pengetahuan dari persekitaran mereka. Ketika kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran, pengetahuan baru terus terbina di mana dalam hal yang lain, pengetahuan sedia ada turut disuaipadankan bagi mengakomodasikan maklumat baru. Menurut Lev-Vygotsky yang merupakan peneraju teori konstruktivisme pula, proses perkembangan intelektual kanak-kanak yang merangkumi ingatan, pemerhatian dan penaklukan melibatkan aktiviti pembelajaran menerusi hasil penemuan baru. Seterusnya, perkembangan kanak-kanak semakin bertambah melalui pergaulan sosial sesama rakan-rakan, guru-guru maupun ibu bapa mereka. Dalam perspektif yang lain, teori kepelbagaian kecerdasan atau lebih dikenali sebagai teori multiple intelligence yang diasaskan oleh ahli psikologi Howard Gardner turut dikaitkan dengan aktiviti STEM ini. Beliau menjelaskan tentang keperluan setiap individu terhadap kemahiran menangani sesuatu masalah dengan tindakan yang sesuai disertai dengan penyelesaian yang efektif adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kecerdasan. Terdapat 9 kecerdasan yang disenaraikan oleh Howard Gardner iaitu kecerdasan naturalis, kecerdasan musical, kecerdasan logical matematik, kecerdasan kewujudan, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik, kecerdasan intrapersonal dan juga kecerdasan ruang. Berdasarkan teori ini, aktiviti PDPC oleh pendidik haruslah dipelbagaikan bagi merangsang keseluruhan kecerdasan kanak-kanak di mana pada peringkat yang seterusnya, pendidik dapat mengenal pasti potensi kanak-kanak ini menerusi penilaian sebelum, semasa dan selepas aktiviti dilaksanakan. Sebagai rumusan kepada keterlibatan ketiga-tiga teori ini, pengkaji mendapati bahawa aktiviti-aktiviti STEM adalah pendekatan yang paling sesuai dalam merangsang kepelbagaian kemahiran dan potensi diri kanak-kanak dalam melahirkan generasi yang kompeten serta mampu untuk bersaing di peringkat global. Ini menjadikan generasi muda kini sebagai aset negara dalam memenuhi keperluan tenaga pakar bagi menepani revolusi industri keempat yang bakal tiba.
Berikut dikongsikan salah satu modul arts iaitu Fancy Eating Mat menerusi rakaman video sebagai panduan kepada ibu bapa dalam membantu anak-anak mereka di rumah berdasarkan set arts yang dibekalkan oleh guru kepada murid. Selamat beraktiviti. Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar hari ini? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria. Untuk hari ini kita sambung lagi untuk buat kit yang teacher bagi. Dan kita nak buat Fancy Eating Mat. Untuk Fancy Eating Mat, dia adalah bungkusan yang paling besar. Dalamnya terdapat bahan-bahan seperti ini. Yang ini teacher dah keluarkan daripada plastik ya. Di dalam plastik tu, ia mengandungi 5 jalur rubber foam ataupun getah. Ini dia bukan kertas, dia adalah diperbuat daripada getah dan dia tidak mudah koyak. Yang ini teacher bekalkan 5 jalur. Cuba kira 1, 2, 3, 4, 5. Warnanya pula berbeza-beza. Ada yang akan dapat 2 hijau, ada dapat 2 kuning, ada dapat 2 merah dan sebagainya. Tapi semuanya adalah 5. Jangan risau ya. So satu lagi kita ada dia punya mat. Yang paling besar sekali dia punya mat ataupun dia punya badan untuk kita buat eating mat ni. Selain daripada itu, teacher juga dibekalkan huruf-huruf di dalam plastik bag yang kecil. Untuk huruf-huruf ni awak boleh susun untuk menjadikan perkataan Happy Meal. H-A-P-P-Y-M-E-A-L. Sebenarnya ada huruf S. Tapi teacher punya tak tahu hilang kat mana. Tak apa, yang untuk awak punya ada ya. Alright. Selain daripada itu, dalam plastik kecil tu juga terdapat stiker. Teacher ada printkan stiker gambar makanan. Tapi di sini teacher guna stiker makanan buah-buahan. Tak kisahlah. Janji dia adalah gambar makanan kan. Alright. Yang awak punya tu special sebab teacher print. Macam mana nak buat fancy eating mat ni? Begini cara dia. Mula-mula kita ambil 5 jalur yang teacher dah siapkan ni dan awak taruh warna yang ganjil di tengah-tengah. Maksudnya warna yang ganjil ni nanti di tengah-tengah lah. Nanti akan ada 2 jalur berwarna yang sama dan satu lagi warna yang berlainan. So awak susun macam gini dulu. Contoh katakan hijau, kuning. Macam teacher warna merah ada satu, teacher taruh tengah-tengah. Lepas tu teacher taruh warna kuning dan hijau. Nampak tak dia susun cantik macam itu? Cantik kan? Lepas tu kita taruh tepi dulu. Kita tolak dia tepi dulu. Right? Macam ni. So, kita ambil yang nombor 1. Kita masukkan di sini. Untuk yang ini, kita kena hati-hati ya. Jangan sampai terkoyak. Rubber mat ni, rubber foam ni kuat. Tapi kalau buat kasar-kasar dia akan jadi koyak. So sekarang teacher nak tunjuk awak cara untuk mengayam. Mengayam dalam bahasa Inggeris kita panggil weaving. Weaving ni bagus untuk motor skill awak. Macam mana kita nak selaraskan kita punya koordinasi mata dan juga tangan. Tengok ni. Dia tak kisahlah nak mula dari bawah atau atas, tapi tengok cara teacher buat. Mula-mula kita masuk bawah. Lepas tu kita angkat satu ni, kita tinggalkan. Kita angkat satu lagi, masukkan dia dekat bawah. Yang ini tinggalkan di bawah, angkat satu lagi, masukkan di bawah. Dia macam ular. Dia naik, turun, dia naik, turun. Macam ni, dia naik kan, lepas tu dia turun. Lepas tu ular tu naik balik. Dia macam gitu. Jadi hasil dia adalah macam ni. Kita teruskan sampai habis. Sampai hujung sekali. Tara. Dia dah sudah macam ni, kita tolak ke bawah. Nampak tak? Cantik kan? Dia belang-belang. Ada biru, hijau, biru, hijau. Seterusnya, teacher ambil warna kuning. Warna kuning ni, tadi dah dekat atas, teacher mula dari bawah pula. Dia kena berselang-seli. Naik atas. Ni boleh je kita masukkan jari kita. Tapi perlahan-lahan ya. Atas, bawah, dan seterusnya. Teacher punya dah siap.
dia berkat kesabaran awak untuk menganyam, dia akan jadi macam gini. Jangan putus asa. Kalau dia tak boleh untuk pertama kali, cuba lagi. Tapi hati-hati, jangan sampai terkong. Ya, okey, ini dah jadi dah. Dia punya asas. Okey, sekarang teacher nak minta awak untuk tampal huruf-huruf yang berada di dalam plastik yang kecil tu. Okey, sebelum tu susunlah dulu perkataan ni untuk membentuk perkataan happy. Macam teacher dah susun. So, H A P P Y, happy. Okey, kenapa happy? Sebab kita nak makan, kita kenalah happy dan kita bersyukur kepada Allah. So, yang ini kita susun. Teacher tunjuk dah. Nanti kita jangan gam dulu. Yang ini sebenarnya perlukan gam, tapi teacher nak susun dulu. Okey, macam mana? Kita tengok sesuai tak? Perkataan tu dia letak di sini. Kita adjust lah sikit kalau macam tu. Kita taruh di sini. So, bagi dia center. So, once kita dah puas hati, kita bolehlah letak gam. Okey, di atas ni kita taruh happy. Okey, taruh yang bawah ni kita susun pula perkataan yang lain, iaitu meals. Meals ni apa? Meals ni adalah makanan. Apa saja makanan yang kita dah makan. So, meals ni taruh kat bawah. Dia agak besar sikit. Tapi tak apalah. Tak apa. Kita belajar juga ABC ni kan. Alright. Meals. Okay. Dah jumpa dah teacher punya S. Tadi tak ada kan? Sekarang dah ada. Right. So, macam ni. Okay, kita susun lah. Okay, kalau dah susun cantik, bolehlah taruh gam ataupun pakai double tape kat belakang ni. So, kita gam satu-satu. Kita gam satu-satu. Kita gam satu-satu. Yang atas pun sama. Alright? Dah habis kan? Okay. Selain daripada tu, teacher ada bekalkan stiker kan? Tadi teacher cakap stiker makanan. Okay, stiker makanan tu, awak ambil lah. Tak kisahlah yang mana satu. Awak boleh bukakan stiker dia dan tampal untuk mencantikkan lagi awak punya tikar makanan ni. Terpulang macam teacher nak tampal sini satu. Teacher punya gambar buah-buahan. Yang awak tu ada buah-buahan, ada juga makanan. Yang itu special teacher print. Okay, ini teacher tampal dekat situ. Cantik kan? Okay, ini teacher tampal sini satu. Jadi, nampaklah berselera bila kita nak makan tu. Lepas ni dah siap. Jangan lupa waktu makan bawa eating mat ni untuk alas makan. Okey. Tengok macam ni. Teacher tampal buah-buahan. Alright. Kalau ada lebih, kalau dah penuh di tepi, kalau ada lebih, boleh juga tampal di tengah-tengah. Macam ni. Terpulanglah pada kreativiti masing-masing. Okey. Teacher nak tampal sikit lagi. Okey. Terpulanglah. Awak nak stiker banyak ke stiker sikit terpulang. Okey. Teacher sekejap ya. Macam ni je lah. Cantiklah konon-kononnya tu. Alright, boleh. Okey, so dah jadi. Dah jadi dah mat kita. So, inilah hasilnya. Tada! Okey. So, nanti nak makan. Kalau mama kata, okey, mari kita makan sama-sama. Okey, nanti dulu ibu, nanti dulu mama. Saya nak ambil fancy eating mat saya. Lepas tu taruh macam ni. Nanti. Teacher sempat ambil mangkuk kat dapur. Ni dia. Macam ni lah kita nak makan. Kita taruh mangkuk dekat sini. Kita taruh cawan kat sebelah. Kalau cawan muat lah. Cawan tak muat boleh taruh tepi je. Okay, kalau macam teacher muat. So, bolehlah kita makan. Yummy. Selamat mencuba anak-anak.